Oke guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah pengalaman seorang guru muridnya diganggu oleh bunian. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah ataupun pengalaman seorang guru di mana murid-muridnya telah diganggu oleh bunian ketika dia menjalankan kursus pengawas di sebuah tempat resort. Jadi jom kita dengar ceritanya. Setiap tahun sekolah akan mengadakan kursus kepimpinan. Jadi kursus kepimpinan ini biasanya dianjurkan untuk ketua kelas, penolong ketua kelas, pengawas pusat sumber. Jadi pemimpin-pemimpin ni sebelum mereka menjadi seorang pemimpin pada tahun tersebut, mereka akan menjalani satu kursus yang dipanggil sebagai kursus kepimpinan. Jadi terpulang kepada sekolah sama ada kursus itu dijalankan di sekolah, dan kalau ada bajet sedikit mereka akan jalankan kursus tersebut di luar. Dan biasanya kursus 2 hari 1 malam begitulah. Okey. Jadi dijadikan cerita kawan saya ni seorang guru. Okey, dia mengiringi murid-muridnya untuk membawa murid-muridnya ke kursus kepimpinan di sebuah resort. Okey. Jadi mungkin sekolahnya ada bajet sedikit lah, bajet dari PIBG ke, bajet daripada sekolah untuk buat kursus kepimpinan di luar sekolah. Oleh kerana kawan saya ni seorang guru yang bujang, jadi dia tidak ada masalah lah, komitmen masih kurang. Okey, belum ada isteri, belum ada anak untuk dijaga, jadi dia boleh jaga murid-murid dia. Dimaklumkan dengan saya, resort tersebut berdekatan dengan kawasan hutan. Jadi dia ceritakan resort tersebut ada hutan dan ada sungai, okey, untuk orang mandi. Jadi muridnya lebih kurang dia sekolah menengah. Jadi sekolah menengah ni dia murid dewasa lah, okey, dan lebih kurang 30 orang murid begitu. Okey, dia iring. Dan ada beberapa orang guru lagi lah, cuma dia menjadi leader. Okey, guru, kira dia guru yang mengetuai rombongan tersebut. Jadi sampai saja di resort tersebut, okey, dia sudah mengagihkan murid-murid dia kepada beberapa kumpulan dan sudah menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan. Dan untuk kursus tersebut beberapa orang fasilitator juga dia cikgu tersebut jemputlah untuk membantu dia supaya memudahkan perjalanan kursus kepimpinan tersebut. Jadi pada hari pertama semuanya berjalan lancar. Okey, dari pagi, okey, aktiviti ice breaking. Tahulah kalau kursus kepimpinan ni, okey, dia ada aktiviti merentas hutan, aktiviti yang menyeronokkan yang berkaitan dengan kepimpinan. Kalau anda pernah ikut kursus kepimpinan atau perkemahan mana-manakah, anda pasti tahu macam mana keseronokan dalam aktiviti sesebuah kursus. Jadi hinggalah pada malam, okey, pada malam hari pertama selepas waktu maghrib, okey, ketika masa tu ceramah daripada seorang ustaz, okey, ketika kuliah maghrib, dan ketika seorang ustaz tu berceramah, tiba-tiba salah seorang muridnya, okey, murid perempuan di belakang tiba-tiba meracau. Tahulah meracau macam mana kan, yang tiba-tiba macam orang yang kerasukan lah, berteriak. Jadi orang tengah dengar ceramah, tiba-tiba ada murid yang kena rasuk di belakang. Jadi kacau lah, okey. Berteriak. Lepas tu murid-murid perempuan ni biasalah, ada yang takut, ada yang berani. Jadi yang kawan-kawannya ni tahanlah, dia tahan dan cuba kawal. Dan ustaz yang tengah berceramah pun tersentaklah dengan apa yang berlaku dengan bahagian muslimah. Jadi kawan saya ni pun terkejut jugalah, dan dia cuba lihatlah apa yang berlaku, dan dia lihat seorang perempuan dia tengah meracau lah, okay? Dan perempuan tersebut adalah pelajar kawan saya. Okay, dia meracau, dia berteriak, dia macam lepaskan aku.
Mungkin kalau kamu pernah mengalami situasi orang kerasukan, kamu akan tahu lah macam mana situasinya kan. Jadi kawan-kawannya menahanlah kanan, tapi dia terlalu kuat, okey. Sampai kawan-kawannya tidak tahan, okey. Jadi ustaz yang berceramah pada ketika itu terpaksa stopkanlah ceramahnya. Dia dengan kawan saya itu pergi ke tempat perempuan tersebut, okey, bagian muslimah, dan ustaz tu pun dia cakap apa yang berlaku ni. Mungkin dia siasat dulu apa yang berlaku. Dan kawan-kawannya beritahulah, Ustaz, dia macam kerasukan Ustaz. Perempuan tu masih meracau dan berkata, lepaskan aku. Ustaz dan kawan saya pun cuba meruqyah. Ruqyah. Dia baca surah-surah lazim lah. Cuba mengawal. Tiba-tiba ada lagi perempuan yang kerasukan. Lain lagi. Kira dia macam berjangkit lah. Wow. Inilah pula. Jadi ada beberapa orang terpaksa mengawal perempuan yang kedua pula kerasukan. Allah. Jadi ada 2 orang sudah yang kerasukan. Jadi tidak lama kemudian ada seorang lagi. Jadi guys, memang situasi pada ketika itu jadi cemas. Dan ustaz yang baru baca ruqyah 1 orang perempuan ini sudah ada 2 orang yang meracau. Jadi terpaksalah rakan-rakan perempuan ini cuba menahan. Dan tidak semua yang berani untuk menahan. Jadi yang lelaki tidak berani untuk pergi tempat perempuan sebab privacy lah kan. Jadi terpaksalah 3 orang sekarang ini dalam kerasukan dan cuba dikawal oleh ustaz tersebut. Jadi kawan saya dan ustaz tersebut terus membaca ruqyah. Tidak lama kemudian, bukan sudah muslimah ataupun perempuan yang kerasukan, lelaki pula 1 orang tiba-tiba meracau. Tiba-tiba, wah, ustaz tu sudah cuak muka dia sudah bertukar. Sebab kalau perempuan ada cerita lagi lah. Ini tiba-tiba lelaki pula yang kerasukan. Lelaki apalagi tahanlah kawan-kawannya. Jadi ustaz dan kawan saya ni sudah pening. Sekarang ada 4 orang yang kerasukan. Okey, termasuk murid lelaki. Dan guys, benda ni menjadi kecoh sebab seorang lagi lelaki pun kerasukan. Jadi pelik. Jadi siapa ustaz tersebut berfikir, apa sudah berlaku ni? Dia cakap, apa sudah berlaku ni? Keadaan menjadi panik lah. Jadi ustaz tersebut dia bagi tahu kawan saya untuk panggil guru-guru yang lain lah. Yang lain yang ada berada di situ untuk sama-sama masuk ke dalam surau. Jadi kawan saya panggil semua guru-guru lain. Guru-guru agar bantu apa yang telah berlaku. Jadi keadaan menjadi cemas lah ya. Keadaan menjadi cemas. Kalau kamu berada di situasi tersebut pun memang akan cemas lah. Jadi kawan saya ini berlari untuk mencari guru-guru yang lain. Dan bila guru-guru lain dengar, terkejut. Terkejut dan biar betul nih. Kadang-kadang ada guru nih yang berani, ada guru juga yang takut. Sebab tidak semua guru nih sebenarnya yang berani. Ada yang lemah semangat. Jadi ramai-ramai guru-guru lain ramai-ramai datang dan cuba kawal situasi. Masing-masing peganglah 5 orang murid yang tengah kerasukan. Jadi ustaz tersebut mengambil inisiatif untuk semua murid yang tidak kerasukan, untuk ambil surah Yasin ramai-ramai dan baca secara berjemaah. Jadi semua murid-murid ambil Yasin lah, yang tidak terlibat lah, yang pegang-pegang lah, masing-masing pegang. Yang pegang tu pun takut ke sebenarnya. Jadi oleh kerana situasi menjadi cemas, masing-masing baca Yasin lah, ramai-ramai, termasuk ustaz tu menjadi leader lah untuk baca Yasin. Jadi ustaz tu baca Yasin, orang baca ramai-ramai, wal Qur'anil Hakim. Jadi kelima-lima ni meracau seperti seperti yang kepanasan lah apabila Yasin dibacakan. Dan tidak lama kemudian ustaz habis Yasin itu dibaca, ustaz tu macam dia baca ayat kursi, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, dia pukul lantai surau tersebut dan
kelima-lima orang ini pengsan. Jadi keadaan menjadi tenang dan terkawal. Okey. Jadi ustaz tersebut macam pelik lah. Okey, dia cakap, saya pun tidak tahu untuk kawal situasi begini ni. Ini hanya pengalaman sajalah, dia cakap, yang kawan-kawan saya ceritakan. Jadi memang takutlah. Aktiviti pada malam tersebut terpaksa ditangguhkanlah untuk meredakan situasi. Jadi kawan saya ni pun mengarahkan murid-murid dia untuk kembali ke bilik masing-masing dan rehatlah untuk aktiviti pada esok pagi. Jadi esok paginya semua kembali normal. Okey, lepas main subuh, okey. Dan bertanyalah apa yang berlaku kepada murid-murid tersebut, dan murid-murid tersebut ceritakanlah macam mereka tidak dapat kawal diri mereka. Okey, tidak dapat kawal diri mereka, seperti ada benda masuk dalam badan mereka. Dan kejadian itu masih menjadi misteri kepada murid-murid kawan saya itu dan kawan saya sekali lah. Jadi okey, pada aktiviti tengah hari tersebut, tengah hari mereka buat aktiviti kira macam merentas hutan lah. Okey, merentas hutan. Jadi ketika dia hendak cek, kawan saya ni hendak merentas sungai, sebelum murid-murid dibawa sekali lah, tiba-tiba di sungai tu dia nampak ada satu orang tua. Okey, orang tua tengah duduk di batu macam sungai. Okey, di tengah-tengah sungai itu ada batu besar lah, dan ada orang tua bertongkat duduk di situ. Jadi dia berasa pelik. Siapa pula pakcik ni kan? Ya, pakcik ni duduk di tengah batu. Jadi dia sudah macam was-was. Belum apa-apa lagi. Sebab dia mau lakukan aktiviti jungle trekking atau merentas sungai. Sungai tersebut tidaklah dalam, dia hanya cetek lah, cetek. Jadi cetek ni senang kita seberang. Kalau buat aktiviti jungle trekking mudahlah murid-murid untuk menyeberangkan, tapi dia kena cek dulu lah, pastikan selamat. Jadi bila dia cek, ada orang tua tengah duduk di tengah batu. Jadi kawan saya ni tanpa berfikir panjang, dia pergi tegur. Dan dia tegur direct. Pakcik, dia cakap, Assalamualaikum pakcik. Terus direct dia, pakcik ni bunian kah? Okey. Terus direct tanya, pakcik ni bunian kah? Pakcik yang duduk di batu tu melihat kawan saya, okey, dan cakap, ya, pakcik bunian. Terus terang. Jadi kawan saya ni tanpa apa-apa persoalan dapat jawapan, memang itu adalah bunian. Dia cakap, kenapa pakcik ada di sini? Pakcik tu pun cerita, ini cu, tolong bagi tahu murid-murid kau, dia cakap, kalau boleh jangan kencing sembarangan. Cucu, anak-anak murid cucu ni telah buang air di kawasan yang tidak sepatutnya. Dan ada perempuan, dia cakap, buang dia punya modes, okey, yang datang haid ni dia buang sembarangan, bukan buang di tong sampah. Jadi akibatnya penunggu-penunggu di kawasan berkenaan agak marah dengan tindakan murid tersebut. Tergamam. Kawan saya ni tergamam sebab dia mengaku itu adalah bunian. Dan bila bunian tersebut cakap, dia masih biar betul ni dia cakap kan, bunian. Jadi orang tua tersebut berkatalah, dia cakap, kalau boleh jangan kencing sembarangan atau buang sampah sembarangan, buang darah kotor sembarangan, sebab ia mengotor kawasan mereka. Seperti kita sedia maklumlah, tidak semua tempat kawasan ini adalah tempat tinggal manusia. Ada makhluk-makhluk lain yang tinggal, seperti jin. Jadi kawan saya ini pun bagi tahu dengan orang tua tu, minta maaf pakcik, sebab mengotorkan murid-murid saya, mengotorkan kawasan pakcik. Nanti saya akan maklumkan dengan murid saya dan minta maaf dengan apa yang berlaku. Terima kasih cu. Itu sahaja ni nasihat pakcik. Itu sajalah orang tua tu cakap. Tidak lama kemudian kawan saya beralih sedikit saja matanya, dan bila tengok depan, hilang. Dia yang, ya Allah, dia urut dada dia terkejut. Mungkin dia rasa sebab itulah murid-murid dia dirasuk, sebab
kawasan berkenaan ada murid-murid tersebut kacau. Biasalah murid-murid ni, ya, pelajar-pelajar ni kadang-kadang bila tidak dikawal, mereka buat sesuatu yang pelik lah. Kadang-kadang kita cakap kencing di tandas, kadang-kadang mereka kencing di pokok, ya. Kadang-kadang murid perempuan ni kita cakap, okey, tuala kamu tu buanglah dalam tong sampah, bungkus dia cantik. Kadang-kadang orang buang dalam lubang tandas, kadang-kadang orang buang dalam semak. Jadi mengakibatkan benda-benda tersebut marah, dan akibatnya itulah seperti kerasukan apa semua yang berlaku tu. Jadi tanpa membuang masa, kawan saya ini pun marah dan nasihatkan kepada murid-muridnya agar jangan buat sedemikian. Dan murid-murid yang terlibat, yang 5 orang tu memang mengaku durang buat benda berkenaan. Jadi kebetulan nasib jugalah kawan saya ini, tekaannya dia terus teka. Kalau saya pun, saya tidak berani teka. Kita akan tanya dulu, pakcik ni siapa kan? Ini kawan saya terus, pakcik ni Bunian. Oh, memang beranilah kawan saya. Okey. Jadi ini pun dia ceritakan dengan saya. Saya pun terkejut juga lah dengar cerita kawan saya ni. Jadi selepas kawan saya menasihati murid-muridnya, aktiviti berjalan lancar dan tidak ada sudah murid yang kerasukan. Jadi guys, itulah dia kisah seram daripada rakan saya. Kisah seram yang muridnya telah dirasuk akibat mengganggu tempat bunian. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya. Kalau anda minat dengan kisah-kisah seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Alip Bosku, Assalamualaikum.